Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Effendi. Pada hari yang mulia ini, kami dari kumpulan 3, set 12, ini memberi pembentangan tentang kritikan artikel yang bertajuk Exploring ESL, Teachers Alternative Assessment Strategies and Practices in the Classroom. Nama untuk setiap ahli kumpulan saya ialah Chong Ke-ling, Amalina binti Aziz, Tan Yin Ting, Leong Yi Ke dan Goh Chi Hui. Untuk idea utama artikel ini telah menyatakan bahawa sistem pendidikan Malaysia kini terlalu berorientasikan peperiksaan serta menekankan pembelajaran hafalan. Oleh itu, pentaksiran formatif yang mengikut standard kurikulum untuk memenuhi objektif dan hasil pembelajaran telah diaplikasikan sebagai pentaksiran alternatif untuk mendedahkan pelajar dengan kemahiran abad ke-21 yang diperlukan di luar bilik darjah. Dalam artikel ini, kami amat tertarik dengan kepelbagaian pentaksiran alternatif yang dikongsikan seperti penilaian berasaskan prestasi, portfolio, penilaian rakan sebaya, penilaian kendiri, strategi penyoalan dan gamifikasi. Seterusnya, saya akan sambung dengan idea baharu artikel. Terdapat satu idea baharu di dalam artikel ini, iaitu penggunaan pentaksiran alternatif sahaja dalam penilaian. Contohnya, seseorang guru hanya menggunakan penilaian portfolio, penilaian berasaskan prestasi, penilaian rakan sebaya dan penilaian kendiri untuk menilai pelajar tanpa menggunakan pentaksiran sumatif. Sebenarnya, pentaksiran sumatif tergantung di bawah pentaksiran bilik darjah. Oleh itu, pelaksanaan pentaksiran alternatif semata-mata memang membuka mata kami. Jadi, bolehkah informasi artikel ini dipraktikkan? Jawapannya, ya. Kami rasa informasi dalam artikel ini, terutamanya perkongsian guru tentang pentaksiran alternatif, boleh dijalankan dengan syarat ikut kesesuaian persekitaran dan tahap pelajar. Misalnya, kami boleh menerapkan unsur gamifikasi dalam kebanyakan situasi kerana ia adalah berkesan untuk meningkatkan motivasi dan perhatian pelajar. Tapi, bagi sesetengah pentaksiran alternatif seperti penilaian rakan sebaya, ia mungkin kurang sesuai untuk semua pelajar. Hal ini kerana sesetengah pelajar belum membentuk pemikiran abstrak dan kurang kebolehan untuk menjalankan penilaian yang objektif serta tidak berat sebelah. Maaf saudara kata Dr. dan rakan sekalian, saya adalah Goh Chi Hui dan saya akan teruskan dengan pandangan kami terhadap perbincangan dalam artikel ini. So, yang pertama, kami kurang bersetuju dengan hujah penyelidik bahawa sistem pendidikan Malaysia kini adalah berorientasikan peperiksaan di mana pelajar Malaysia wajib untuk menduduki peperiksaan berpusat iaitu UPSR, PT3, SPM dan STPM. Padahalnya, Malaysia sedang menuju ke arah pentaksiran holistik melalui pemekasan PPS ini. Jadi, contohnya UPSR adalah dimasukkan mulai tahun 2021, manakala PT3 pun dimasukkan mulai tahun 2022. Jadi, untuk pemansuhan UPSR dan PT3 ini adalah kebaikan dan keburukannya. Jadi, adakah mereka akan dikembalikan atau tidak adalah berdasarkan hasil laporan PPM 2025 nanti. Jadi, tegasnya di sini, kamilah kurang bersetuju kerana UPSR dan PT3 untuk sekarang sudah tidak wajib lagi. Okey, yang kedua, kami bersetuju dengan hujah penyelidik bahawa pentaksiran formatif perlulah diaplikasikan sebagai pentaksiran alternatif tapi bukannya pentaksiran summatif. Hanya demikian kerana pentaksiran summatif ini dah cuma mementingkan markah ujian pelajar sahaja, iaitu kurang baik. Tapi, pentaksiran alternatif ini adalah lebih baik kerana dia dapat meningkatkan prestasi pembelajar pelajar melalui mandu baras yang diberikan daripada guru, pertukaran idea melalui proses sumber saran dan pembangunan kebat dan sebagainya. Dan yang ketiga, kami juga bersetuju dengan hujah penyelidik bahawa teknologi dapat menyokong kreativiti guru dalam pengajaran dan pentaksiran untuk memajukan prestasi pelajar. Hal ini sebab hal ini dapatlah motivasikan pelajar untuk lebih berminat mempelajari ilmu pengetahuan dalam suasana yang seronok. Jadi, guru haruslah menggunakan unsur gamifikasi dalam PDBC seperti Kahoot, Quizzy, WordWall dan sebagainya. Baik, seterusnya kita akan beralih pada organisasi dan penyampaian idea dalam artikel. Kami dapati penyelidik telah menyusun dan menyampaikan idea dan dapatan dengan baik dan mudah dipahami. Seterusnya, dari segi pemilihan dan penggunaan bahasa juga adalah jelas dan penyusunan dapatan kajian juga adalah tersusun. Sebagaimana yang kita ketahui, kumpulan kami telah memilih artikel dengan bahasa Inggeris dan kami dapati artikel ini mudah untuk difahami dan dari segi penggunaan bahasanya adalah jelas. Kemudian dari sisi pandangan lain, kami dapati terdapat
terdapat pertindahan penomboran pada bahagian analisis dan interpretasi data, iaitu pada muka surat 419 sehingga 421. Pada penomboran 4.1 dan 4.2 disusun sebanyak 2 kali oleh penulis yang menerangkan pada dapatan yang berbeza, iaitu yang pertama berkaitan dengan hasil temu bual dan juga yang kedua pemerhatian minit darjah. Namun secara keseluruhannya kami sekumpulan berpendapat bahawa ini hanyalah sekadar typing error dan ralat ini langsunglah tak menjejaskan mesej utama untuk artikel ini. Hai, saya Nicole dan saya akan membentangkan cadangan untuk artikel pilihan kami. So, penyelidik kajian ini hanya berfokuskan pada 11 orang guru sekolah menengah bagi mengenal pasti strategi pentaksiran alternatif yang digunakan dalam bilik darjah. Sampel saiz yang kecil ini tidak mampu memberikan representasi yang tepat dalam menjawab objektif kajian ini. Oleh itu, satu cadangan untuk mengembangkan idea dalam artikel ini ialah dengan meningkatkan saiz sampel iaitu 20 hingga 30 orang guru supaya dapat menggambarkan dan mencapai objektif kajian ini secara lebih menyeluruh. Cadangan lain ialah dengan melibatkan guru ESL sekolah rendah dalam mengenal pasti strategi pentaksiran alternatif yang digunakan oleh mereka di dalam bilik darjah. Dengan adanya saiz sampel yang lebih besar dan pelibatan guru sekolah rendah, penyelidik dapat mengenal pasti strategi pentaksiran alternatif yang paling berkesan dalam menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Walaupun sebaiknya menggunakan pelbagai kaedah dan instrumen pentaksiran alternatif, hal ini sedikit sebanyak mampu menjimatkan masa guru untuk memilih beberapa strategi terbaik yang dapat mereka masukkan dalam pengajaran mereka. Maka dapatlah mengurangkan risiko tekanan kerja dalam kalangan guru dan seterusnya mereka menjadi lebih bermotivasi untuk meneroka strategi pentaksiran alternatif yang lain. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.